Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, Sahibul Fadilah, Fadilatul Imamil Akbar, Tuan Haji Abdul Farid bin Saleh, Hafizahullah. Yang saya hormati Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid, Sahibul Fadilah, Ustaz Firdaus Saleh. Sebahagian dari ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, sidang jamaah yang dekat maupun yang jauh, serta muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita mengungkap syukur pada Allah. Alhamdulillah atas nikmatnya pada malam ini, malam 7 Syakban. Dan tidak ketinggalan, dan sebelum saya lupa, juga diberi penghargaan kepada wakil-wakil ketua jabatan yang bersama kita pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini, sehingga waktu insya' kot, kalau lebih pun lajak-lajak sikit, saya akan menyampaikan sedikit tausiah lah. Tajuk yang diberi itu tajuk yang sangat hebat, Tadabbur Perjalanan Agung. Saya masih ingat satu ketika dulu, bekas Imam Besar Masjid Negeri, Datuk Syekh Muhammad Noor Mansur Al-Hafiz, saya pernah dengar ceramah Isra' Mi'raj beliau ketika itu saya kecil lagi. Dia kata, tuan-tuan yang hadir majlis ceramah Isra' Mi'raj ni tak boleh tidur daripada awal sampai habis. Kerana apa? Kerana cerita Isra', perjalanan bumi ke bumi, peristiwa Mi'raj, bumi ke langit, diakhiri dengan Nabi SAW patah balik ke bumi. Jadi kalau perjalanan bumi ke bumi, peringkat awal kita masih segar, tak tidur lagi. Nanti perjalanan ke langit, kita pun dah mula tidur. Dengar-dengar dah habis. Jadi kita buat kesimpulan, Isra' Mi'raj ini Nabi naik ke langit tak turun-turun. Saya masih ingat lagi ceramah dia masa tu. Maka tuan-tuan sekalian, jangan tidurlah. Ini cerita langit. Bumi ke langit, turun balik. Baiklah tuan-tuan, ringkaskan masa. Pertama tuan-tuan sekalian, satu hakikat yang perlu kita semua imani, saya dan tuan-tuan sekalian lah. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hidup dalam dunia ni setakat hari ni, agak-agak tuan-tuan rasa diuji ke tidak oleh Allah Ta'ala?
Agak-agak rasa kita ni sedang diuji ke atau kita hidup seperti biasa begitu saja. Hakikatnya tuan-tuan, kita sedang diuji. Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Alif lam mim, adakah manusia menyangka ia akan ditinggalkan begitu sahaja oleh Allah sekadar ia mengaku beriman? Dia menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja sedangkan dia tidak diuji. Allah kata dalam ayat ketiga, sesungguhnya kami pernah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Maka benarlah ilmu Allah Ta'ala, ada di kalangan mereka yang diuji itu termasuk dalam golongan orang yang benar, dan ada di kalangan mereka yang diuji itu termasuk orang yang mendustakan. Maksudnya, satu perkara yang kita semua imani, kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mak ayah kita dulu-dulu, zaman sekolah dulu-dulu, dia kata apa? Kalau tak lepas ujian, tak naik kelas. Ini sistem dulu. Tak lepas ujian, tak naik kelas. Tapi zaman sekarang, anak-anak kita belajar tidak sangat diasas pada ujian, dia naik gitu saja. Kecuali sampai nanti kepada anak-anak sampai ujian SPM. Ketika itu kalau kita lulus akan naik lagi. Tapi kalau sekiranya kita gagal, kita tak naik lagi. Itulah hakikat kita, tuan-tuan sekalian. Kita tak naik kelas kalau kita tidak diuji. Ujian kita, ujian masing-masing, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang diuji dengan sakit. Ujian ini kata ulama' dia terbahagi pada dua. Satu ujian yang lazat-lazat, satu ujian yang pahit-pahit. Ujian yang lazat-lazat, ujian yang memang ikut selera kita. Kita sihat, selera makan, kita boleh bergerak sana sini, kita kaya, gaji kita naik, pengikut kita ramai, pengaruh kita banyak. Memang dia ngam dengan nafsu kita. Itu pun dalam bentuk ujian. Satu lagi ujian yang tak ngam dengan nafsu kita. Sakit, kereta hilang, jawatan tak diturunkan, dipindah kerja tempat lain, dihina. Itu semua adalah bentuk ujian Allah Ta'ala. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ibarat kalau kita mudah nak faham, ibarat satu ujian besar untuk kita. Macam ujian SPM lah. Malam ini, saya nak cerita dengan tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada 5 golongan yang diuji. 3 lepas, 2 lagi sedang menunggu keputusan. 3 golongan lepas ujian, 2 lagi sedang menunggu keputusan. Tuan-tuan, sebab itu tunggulah sampai habis 5 golongan ni. 3 golongan lulus ujian, daripada 3 tu ada 2 fail. 2 lagi sedang menunggu keputusan. Sama ada gagal ataupun berjaya. Baik. InsyaAllah saya akan cerita dengan tuan-tuan. Siapa yang fail, siapa yang berjaya. Cuma untuk refresh balik, peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Perjalanan agung lah.
Perjalanan bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya adalah 1399 km. 1392 atau lebih kurang lah. Naik kapal terbang kurang lebih 2 jam. Naik 4-wheel drive 16 jam. Dan sebelum peristiwa ini berlaku, Nabi SAW pernah 2 kali ke Syam. Walaupun tak sampai ke Masjidil Aqsa, pernah 2 kali pergi. Pertama ketika bawa barang dagangan bersama pak saudara dia Abu Talib. Yang kedua bawa dagangan Sayyidatina Khadijah, bakal isterinya. Ketika itu perjalanan Nabi SAW pergi 18 hari, balik 18 hari. Sebab Nabi SAW pergi sendiri. Tapi perjalanan kali ini bukan Nabi SAW pergi sendiri. Nabi dipergikan, diperjalankan. Naik satu kenderaan namanya Burak. Burak ini kata ulama diambil daripada perkataan al-barku, cahaya. Perjalanan cahaya itu 1 second berapa ratus ribu kilometer kan tuan-tuan sekalian? Ratus ribu kilometer 1 second. Sedangkan perjalanan itu tak sampai 2000 kilometer. Maknanya boleh sampai sekelip saja, tak ada masalah. Burak ini tuan-tuan dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada barol. Tuan-tuan pernah tengok keldai? Pernah? Ngangguk-ngangguk tu. Ipoh ni saya tak pernah jumpa lagi keldai tuan-tuan. Barol tuan-tuan pernah tengok? Barol. Lagi tak pernah. Barol adalah kahwinnya kuda dengan keldai. Kuda kahwin keldai dapat barol. Burak ini besar sikit daripada keldai, kecil daripada barol. Tuan-tuan, maknanya perjalanan malam itu cukup laju. Ketika itulah ulama kata kekuatan Nabi SAW setara dengan kekuatan Sayyidina Jibril, setara dengan kekuatan Burak. Satu jenis kekuatan sebab perjalanan cukup laju. Kalau sekiranya Nabi SAW tetap kekuatannya seperti manusia, hancur berkecai. Kekuatan sama. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika itu, di Masjidil Aqsa Nabi SAW solat, ketika itu solat 5 waktu tak ada lagi. Tapi ketika itu Nabi SAW sudah ditaklifkan sembahyang malam. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi solat. Allah turunkan arwah para Nabi 120,000 lebih sembahyang di belakang. Dan kita tak wajib untuk hafal 120,000 lebih ni tuan-tuan sekalian. Kita wajib, kita tidak wajib hafal ikut turutan 25 Nabi tu. Tak wajib ikut turutan. Tapi sepaling tidak sebut nama, kita tahu dia Nabi. Kita test. Nabi Musa, Nabi ke tak? Nabi. Nabi Isa, Nabi ke tak? Nabi. Nabi Ilyas, Nabi ke tak? Nabi. Nabi Ilyasang, Nabi ke tak? Nabi. Jokowi, Nabi ke tak? Jokowi bukan Nabi. Kalau tuan-tuan sebut Nabi, maknanya tak kenal. Tak lepaslah 25 Nabi tu. Prabowo, bukan. Dia bukan Nabi. Kata sekalian, Nabi yang 25 tadi itulah tak masuk dalam senarai. Semayang, lepas semayang, Nabi SAW pun naik, diangkat, bawa ke langit. Pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Sampai satu tahap, kekuatan Nabi melepasi daripada kekuatan Jibril dengan Burak. Burak kata sampai sini saja Rasulullah. Jibril kata pun sampai sini saja. Kalau lepas daripada itu, aku pun tak mampu. Ringkas cerita, akhirnya mendapat hadiah solat. Kemudian patah balik malam tu juga. Ia berlaku bila tuan-tuan sekalian? 10 tahun selepas Nabi SAW diangkat jadi Rasul. Maknanya ketika itu umur Nabi berapa tuan-tuan? 40 campur 10. Umur Nabi 50. Bayar-bayar saya lah. Bayar-bayar Tuan Imam agaknya.
Dan cerita itu habis di situ. Ini secara umumnya lah. Dalam perjalanan tu Nabi SAW nampaklah macam-macam perkara kan. Dan saya tak dapat detailkan satu persatu. Cuma setakat kita dah tiap-tiap tahun kita dengar cerita Isra' Mi'raj, cerita yang sangat luar biasa tu, di situ ada ujian. Dalam ujian kali ini, saya bagi contoh 3 orang lulus. 2 orang sedang menunggu keputusan. Tuan-tuan, siapa yang lulus? Tuan-tuan, Nabi SAW, ini kita tak cerita peristiwa sebelum pergi Isra' Mi'raj. Nabi memang cukup sabarlah. Berdakwah, kena apa yang tidak pernah dilabel kepada Nabi SAW oleh masyarakat Mekah. Ahli sihir, ahli syair, pemecah belah masyarakat. Segala label-label buruk memang dilekatkan kepada Nabi SAW. Nabi boleh hadap semua tu. Dan apabila perkara ini Isra' Mi'raj dah berlaku, tuan-tuan sekalian, ujian paling besar Nabi SAW selepas peristiwa itu ialah, ni panggil ujian ni, ialah bila balik ke Mekah selepas Isra' Mi'raj. Macam mana nak cerita kepada kaum dia? Selama ini dah label dah banyak dah bertimbun-timbun dah. Penipu, kazib, ahli sihir, sahir, ahli syair, syair, pemecah belah masyarakat. Datang pula satu cerita Isra' Mi'raj yang sangat luar biasa, tetapi atas sifat wajib Nabi kena tabligh. Nabi SAW kena sampaikan juga. Ini ujian kepada Nabi SAW. Lulus ke tidak dalam ujian ini? Tuan-tuan, satu hadis. Ini buku yang ditulis oleh almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud. Bertajuk Al-Isra' wal Mi'raj. Dan saya ambil daripada kitab dia ni, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini cerita pagi lepas Isra' Mi'raj ni. Pagi. Solat pertama selepas difardukan 5 waktu tu adalah solat zuhur. Bukan solat subuh. Solat zuhur. Dan dipanggil zuhur itu adalah zuhara. Maksudnya Jibril mengajar Nabi SAW untuk solat kali pertama. Dizahirkan solat pertama tu. Tuan-tuan, pagi tu. Ini ujian besar Nabi SAW. Benda pelik nak cerita kepada satu masyarakat yang daripada awal lagi masyarakat itu kata Nabi pembohong dah. Macam mana nak buat ni tuan-tuan? Digambarkan betapa Nabi SAW kata orang Perak 5,000 pada pagi tu. Ini hadisnya. Tuan-tuan sekalian, Rasul SAW bersabda, "Lamma kanat lailatun usriyabi." Pada waktu malam tadi aku dibawa Isra' Mi'raj ni, asbahtu bi Makkah. Waktu pagi aku dah sampai ke Mekah. Fadha'tu amri, aku mula risau. Aku mula bimbang. Sebab aku yakin, kata Nabi SAW, wa araftu anna an-nasa mukadzibiyah. Aku sangat tahu, aku sangat yakin manusia akan membohongi aku. Ini cerita pelik. Tuan-tuan sekalian, sedang Nabi duduk-duduk mengenang-enang macam mana nak cerita ni. Famarra aduwullah Abu Jahlin. Sedang duduk-duduk gitu, lalu pula hamba Allah nama Abu Jahal ni. Memang aturan daripada Allah Ta'ala. Ini Nabi sebut, famarra, maka lalu musuh Allah namanya Abu Jahal. Faja'a, dia datang. Hatta jalasa ilayya, dia duduk sebelah aku. Faqala lahu Abu Jahal. Dan Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal mustahzi, sebagai menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sinis lah. Apa kata Abu Jahal, tuan-tuan sekalian? Hal kana min syai'? Ada apa-apa nak cerita? Cerita. Ada apa-apa nak cerita? Nabi SAW pun buka mulut. Naam, ya, aku nak cerita satu cerita.
Kita boleh bayangkan, malam tadi Isra Mi'raj, benda sangat pelik, balik pada malam tu juga, sekarang berhadapan dengan ketua kepada orang yang memusuhi Nabi SAW. Dia berkata, na'am. Qal, kata Abu Jahal, ma huwa, apa dia? Qal, maka Nabi SAW bersabda, innahu usriya bi al-lailah. Malam tadi aku berjalan malam. Okey lagi. Jalan malam, it's okay. Macam orang biasa. Abu Jahal tanya, ila aina? Berjalan ke mana? Nabi jawab, ila Baitul Maqdis. Malam tadi aku berjalan ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal tanya lagi, thumma asbahta baina dhahranina. Malam tadi ke Baitul Maqdis, pagi ni bersama kami duduk sini. Gitu. Jawab Nabi, na'am. Betul. Qala, maka ketika itu Abu Jahal pun bermuka-muka. Dia rasa macam excited, interesting, nak tahu cerita tu. Supaya, ini dia dah merancang dah ni. Falam yura annahu yukadzibuhu. Abu Jahal menampakkan mimik mukanya seolah-olah macam percaya dan tidak membohongi Nabi SAW. Makhafatan an yajhadahu al-hadith idza da'a. Dia risau nanti Nabi tak nak cerita habis. Sedangkan Nabi SAW salah satu sifatnya kena tabligh juga. Abu Jahal kata apa? Okey, jangan cerita habis. Ini dah planning dah. Ini poin paling baik ni untuk membuktikan tuduhan masyarakat yang selama ini Nabi Muhammad itu sihir, pembohong. Ini adalah saat yang paling baik. Abu Jahal kata apa? Nanti dulu. Jangan cerita lagi. Okey, Nabi kata, nak tak? Dia kata. Abu Jahal pula offer kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita in da'autu qaumaka tuhaddithum bima haddathani. Mau ataupun tidak, wahai Muhammad, kamu jangan cerita habis. Aku nak kumpul dulu penduduk Mekah. Lepas bersemua kumpul, maka kamu boleh cerita. Naam. Tak apa, kata Nabi. Nampak tak? Sekali dah planning elok punya. Ini strategic planning punya. Ini memang poin paling jitu nak membunuh karakter Nabi SAW. Baik. Fantalaqa Abu Jahal ila Quraisy. Maka Abu Jahal pun pergi menemui orang-orang Quraisy, penduduk-penduduk kampung. Hayya ya ma'syara Bani Lu'ay. Dia kata, mari datang sini, mari datang sini. Fantafadat ilaihil majalis. Maka majlis itu semakin lama, semakin ramai. Ja'u hatta jalasu ilaihima. Makin ramai mengelilingi Nabi dan Abu Jahal tadi ni. Faqala Abu Jahlin. Maka berkata Abu Jahal, hadith qaumaka bima haddathani. Sekarang wahai Muhammad, sampai waktunya, ceritalah. Yang kamu pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya boleh balik malam ni juga. Satu malam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mula bercerita. Ini usriya bi al-lailah. Pada malam tadi aku dibawa berjalan. Tak habis lagi cerita, ada mamat-mamat tu. Qalu ila aina? Ke mana wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW jawab, ila Baitul Maqdis. Malam tadi aku berjalan ke Baitul Maqdis. Pakak-pakak ramai tanya. Seperti apa yang disebut oleh Abu Jahal awal tadi. Qalu, mereka berkata, thumma asbahta baina dhahranina. Subuh ini dah bersama kami hari ni. Qala na'am, kata Nabi SAW, ya. Tuan-tuan, apa respon masyarakat ketika itu? Fa idza bil qaum baina musaffiq wa baina wadi' yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban. Ada di kalangan mereka yang bertepuk tangan. Ada yang tepuk dahi. Ini tepuk dahi daripada dulu zaman jahiliah mana ada, tak salah kalau pelik sangat. Tepuk dahi. Maknanya Nabi tak cerita lagi naik ke langit ke, dapat
Belum cerita lagi tuan-tuan sekalian. Baru sampai checkpointnya adalah di Baitul Maqdis. Sebab sampai point itu pun susah nak mempercayai boleh patah balik pada malam tu. Di kalangan yang bersorak-sorak tadi tu ada seorang yang lebih cerdik. Dia nak verifikasi. Kalau kamu, wahai Muhammad, kalau pernah pergi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, cerita kat kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Tuan Haji Yusuf lama berkhidmat di sini. Semenjak saya kecil, saya sangat suka dengar dia azan. Saya tak tahu ini suara radio ke suara live. Haji cerita sikit berapa tiang dekat Masjid Mendegeri ni. Confirm tak dapat. Walaupun tiap-tiap hari masuk. Kan? Tu anak tangga tuan-tuan sekalian, anak tangga naik ke atas tu. Berapa anak tangga yang ada? Ada kira? Tak ada. Tuan-tuan, di kalangan mereka tu kata, yang ramai-ramai tu kata, hal tastati antan utalanal masjid. Wahai Muhammad, boleh tak engkau mensifatkan kepada kami rupa mana Masjidil Aqsa tu? Sebab di kalangan mereka tu ada yang pernah pergi. Dia nampaklah macam mana Masjidil Aqsa tu, macam tuan-tuan pergi Masjid Ubudiyah kan. Macam mana kapet dia dan sebagainya. Baik. Fadhahabtu an Nabi SAW pun berkata, aku mulalah menceritakan satu sifat, sehinggalah ada tempat-tempat yang blur. Tak boleh nak cerita. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan. Aku nampak seperti Masjidil Aqsa tu nampak depan mata aku. Satu. Di kalangan yang dengar, yang nak buat test tadi, ni verifikasi, dia kata, amanatu fa wallahi laqad asaba. Adapun bila Nabi SAW cerita tentang Masjidil Aqsa tu, memang betul. Apa yang Nabi sebut tu memang real. Memang betul. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi walaupun begitu, tuan-tuan sekalian, disebut oleh Al-Hasan ketika itu ramai juga yang murtad. Walaupun sudah masuk Islam. Jadi dalam ujian ini, manusia nombor satu berjaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ujian ini, nombor satu yang berjaya, calon nombor satu yang berjaya, saya nak cerita 5 calon tu sekalian, jangan balik. Ada 5 calon ni. Calon pertama yang lulus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa lulus? Ujian berat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita benda pelik ini di tengah-tengah kaum yang memang telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kena cerita. Tuan-tuan, ini ujian juga bagi kita. Berani kerana benar, takut kerana salah. Tuan-tuan, ada bos tuan-tuan salah. Bersalah contohnya. Buat klaim palsu atas nama orang lain. Kelayakan grade 44. Kelayakan pegawai berkenaan. Tapi dia duduk hotel grade 54. Tukar nama je. Tuan-tuan jaga pentadbiran kewangan. Tuan-tuan tahu benda tu. Sanggup ataupun tidak untuk menyuarakan yang itu. Itu ujian tuan-tuan sekalian. Sebab itu, jihad yang paling besar adalah afdalul jihad kalimatu haq inda sultanil jair. Jihad yang paling afdal adalah bercakap benar di hadapan sultan yang zalim. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Cobaan banyak. Ustaz Farid pun pernah. Saya pun pernah. Tuan-tuan pun pernah. Bukan bercakap dengan orang atas kadang-kadang. Dengan anak sendiri pun tak berani kadang-kadang. Anak perempuan keluar rumah tak tutup aurat. Ada mak ayah tak berani nak tegur. Anda gagal dalam ujian ini. Tuan-tuan sekalian, anak tak solat, tak berani mak ayah nak tegur. Tuan-tuan, sebab itu hari ini kita menghadapi masalah rasuah yang seolah-olah tak ada hujung. Sebab kadang-kadang tegur-menegur tu, kalimatul haq itu gagal untuk dilaksanakan.
Macam Nabi SAW ni kan, dia terpaksa cerita juga walaupun benda tu sangat pelik dan dia yakin dia akan dibohongi oleh kaumnya. Tapi kena cerita. Tuan-tuan, kita teropong hidup kita, tuan-tuan sekalian, sebagai ibrah tadabbur ni, ada kalanya, tuan-tuan sekalian, kita kena berani untuk bercakap benar. Walaupun pangkat tak naik, walaupun disisihkan, walaupun dipindahkan, tetapi kebenaran itu perlu untuk diceritakan, untuk dilafazkan. Jadi nombor satu yang berjaya adalah sudah tentu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cerita ni tak habis di sini. Sekarang mereka mencari pula orang yang paling mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling percayalah, iaitu selama ini Abu Bakar. Mereka melihat inilah poin terbaik untuk ubah pendirian Abu Bakar, orang yang paling kanan. Kalau orang yang paling kanan ini paling tadah, maka akan hilang sayap. Ini nak tukar ke tak? Kalau zaman sekarang nak tukar parti ke tak? Tu. Tuan-tuan sekalian. Apa mereka buat? Zahaba an-nasu ila Abi Bakrin. Maka mereka pun berduyun-duyun pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Orang yang paling dipercayai. Kalau ini berjaya, maksudnya okey. Mereka jumpa dengan Abu Bakar, apa mereka cakap? Halaka ya Abu Bakrin fi sahibika yaz'umu annahu qad ja'a hadhihi lailah Baitul Maqdis wa shalla fihi wa raja'a ila Makkah. Wahai Abu Bakar, apa kena dengan sahabatmu ni? Nabi lah. Apa kena dengan sahabatmu ni? Yaz'umu, dia mendakwa, dia pernah malam tadi dia pergi Baitul Maqdis, dia semayang di situ, kemudian patah balik pada malam tadi juga di Mekah. Dia mula pancing Abu Bakar. Faqala lahum Abu Bakrin. Maka berkata Abu Bakar, innakum tukadzibuna alaihi. Kamu ni tak serik-serik untuk mendustai dia. Faqalu la, bukan kami dusta wahai Abu Bakar. Bukan kami sengaja buat dusta kepada sahabatmu iaitu Muhammad ni, tak. Ha huwa dzaka fil masjid yuhadditsu bihin nas. Ni sekarang ini dia sedang bercakap berkhutbah, nak ceritakan benda tu di Masjidil Haram tu. Bukan kami bohong. Jom pergi tengok, dengar apa yang dia nak cakap tu. Bukan buat cerita, dia kata. Sekarang ini dia sedang cakap kat masjid tu. Maka tuan-tuan sekalian, qala Abu Bakar, wallahi la in kana qalahu laqad sadaq fama yu'jibukum min dhalik fa wallahi innahu la yukhbiruni anna al-khabara la ya'tihi min as-sama' ila al-ard fi sa'atin min lailin aw naharin fa usaddiquhu fa hadha ab'ad mimma ta'jabuna minhu. Saya terjemah secara ringkas. Abu Bakar kata, kalau apa yang dicakap tu betul lah. Bahkan ada lebih pelik daripada itu. Aku tetap percaya, iaitu turun wahyu daripada Allah. Satu malam ke, satu siang ke, aku dah percaya awal-awal lagi. Tapi tak apalah, kata Abu Bakar, aku nak raikan juga, kamu ni aqbala hatta intaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang cerita tentang peristiwa Isra'. Maka kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ahadathta haula'il qaum annaka ataita Baitul Maqdis hadhihi lailah. Betulkah wahai Nabi Allah, Tuan bercerita tentang pemergian Tuan ke Baitul Maqdis? Betul ke? Nak verify sama ada cerita itu betul-betul ataupun dibuat-buat oleh pengadu tadi ni. Maka Nabi SAW kata, naam, betul aku cerita tentang peristiwa Isra' ni. Naam. Qala ya Nabi Allah, kalau begitu wahai Nabi Allah, fasifhu li fa inni qad ji'tuhu. Kalau gitu ya Rasulullah, Abu Bakar kata, ya Nabi Allah,
sifatkan kepadaku sebab aku pernah pergi ke Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraja'a li hatta nazartu ilaih. Dan kembalilah bayangan tentang Masjidil Aqsa itu kepada pemandangan Nabi SAW dan mensifatkan satu persatu kepada Abu Bakar. Maka berkata Abu Bakar, sadaqta, benarlah ya Rasulullah tentang apa yang engkau ceritakan mengenai Masjidil Aqsa itu. Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkaulah memang pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Rasul SAW kepada Abu Bakar, anta ya Abu Bakrin as-siddiq. Maka pada malam itu engkau, wahai Abu Bakar, pada subuh itu, wahai Abu Bakar, engkau ini dipanggil as-siddiq. Mulai hari itu, Abu Bakar dapat gelar Abu Bakar as-siddiq. Nombor 2 yang berjaya adalah Abu Bakar. Yang fail, Abu Jahal dan juga mereka yang murtad. Kerana apa? Boleh fail, boleh gagal. Abu Bakar beriman, Abu Bakar berfikir dengan iman. Adapun yang lain itu, yang murtad itu, dia meletakkan akal lebih daripada iman. Tuan-tuan, pengajaran penting di sini adalah orang Islam kena betul meletakkan sumber ilmunya. Nombor 1 Quran, nombor 2 hadis. Akal tidak dikesampingkan, dia membantu untuk memaham Quran dan hadis. Jadi tokoh nombor 2 yang menang adalah Abu Bakar yang berjaya dalam ujian ini. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Abu Bakar. Nombor 3 yang menang insya-Allah kita akan sambung lepas azan. Masuk waktu raya. Okey. Tuan-tuan, seorang lagi kita nak sebut yang menang, 2 lagi menunggu. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan cerita sampai habis insyaAllah. Jadi kita berhenti tangan ni dulu. Tuan-tuan yang berkesempatan boleh tengok juga pameran falak, tengok langit insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا La ilaha illallah, Allah. Tuan-tuan boleh kita sambung sikit lagi. Dan jadi nombor satu yang menang Nabi SAW. Dalam bukan menang, lulus ujian. Yang kedua lulus ujian adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nombor tiga. Nombor tiga ni manusianya dikira lulus ujian ni, tapi sangat luar biasa. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi SAW jalan malam kan? Jalan malam. Jalan malam, Nabi bau wangi. Kalau tuan-tuan jalan malam, seorang-seorang bau wangi, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan jalan malam, bau wangi, Nabi SAW bertanya. Sebab Nabi SAW berjalan dengan Sayyidina Jibril. Jibril, ini bau apa ni, bau wangi ni? Udahlah jalan malam. Jibril kata, bau wangi ni bau daripada kubur. Udahlah bau wangi daripada kubur. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tenggelam sebentar nama-nama wanita-wanita yang hebat-hebat. Tenggelam sekejap nama Khadijah. Tenggelam sekejap nama Fatimah. Muncul satu nama, susuk tubuh yang namanya pun tak tahu. Cuma dia status sosialnya dalam masyarakat ibarat datang tidak disambut, balik tidak dihantar, makan tidak dihidang. Ada macam tak ada. Tak ada pun tak apa. Iaitulah jawatannya sangat rendah dalam masyarakat. Dia bukannya timbalan mufti, dia bukan imam besar, bukan lelaki pun. Hanya seorang perempuan. Dan jawatannya disebut, dalam kitab ni disebut juga, Masyitah binti Fir'aun. Bukan nama dia tu. Masyitah adalah jawatan dia. Masyitah adalah tukang sikat. Binti anak perempuan. Fir'aun, Fir'aun lah. Apa yang menyebabkan dia sangat luar biasa, tuan-tuan sekalian? Dalam perjalanan yang jauh itu, poin yang diambil perhatian adalah cerita ni, Masyitah ni. Dia sikat rambut, jatuh sikat dia. Dia melatah. Tapi melatah Masyitah ni tak sama dengan melatah orang Melayu kita. Orang Melayu kita melatah SX-18. Bismillahi ta'is Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Itu melatah dia. Bismillahi dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Depan siapa tuan-tuan? Depan anak perempuan Fir'aun. Yang anak perempuan Fir'aun ni dibesarkan doktrin daripada ayah dia, ana rabbukumul a'la. Ayah dia, Fir'aun, dia letakkan doktrin bukan saja kepada anak dia, tapi kepada rakyat dia, aku Tuhan yang paling tinggi. Sikat itu jatuh, Masyitah melatah, Bismillahi ta'is Fir'aun, dengan nama Allah celaka Fir'aun. Terkejut anak perempuan, tuan-tuan. Oi, dimaki ayah dia. Anak perempuan Fir'aun kata apa? Awalaki rabbun ghairu abi. Cerita penuh ada dalam kitab ni, tak apa saya ringkaskan. Engkau ada Tuhan selain daripada bapa aku? Dijawab dengan penuh yakin oleh Masyitah, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki wa Rabbul Jami'. Allah Tuhan aku, Tuhan kamu,
Tuhan ayahanda kamu dan Tuhan seluruh makhluk. Maka anak perempuan Firaun ni kata, afa ukhbiru dzalika abi? Nak ataupun tak aku nak report kepada ayahandaku. Masyitah kata, no problem, soul matter. Tak ada masalah. Dipanggil menghadap. Firaun minta Masyitah menghadap. Hei Masyitah, awalaki rabbun ghairi? Engkau ada Tuhan selain daripada aku? Dijawab oleh Masyitah, Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Jami'. Allah Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan seluruh makhluk. Ini tuan-tuan sekalian, spirit yang diambil yang kita boleh samakan dengan Nabi tadi ni. Cerita yang sebenar tu. Tak apa, Firaun kata kalau gitu kamu pilih satu antara dua. Satu, kamu akan direbus. Kalau sekiranya kamu mengatakan Allah Tuhan kamu, bukan aku, kata Firaun. Atau nombor dua, kamu selamat tapi patah balik mengakui aku sebagai Tuhan. Tuan-tuan, apa yang dipilih oleh Masyitah? Dia sanggup mati. Firaun psycho lagi. Bukan hasrat Firaun nak bunuh Masyitah seorang-seorang. Dia nak bunuh satu family, tuan-tuan. Dia letakkan kawah besar, api di bawah, menggelegak, minyak ke air ke sebagainya yang boleh membakar lah. Diterjunkan dulu suami dia. Masih kuat iman. Kemudian diterjunkan anaknya yang sulung. Dia ada 3 anak. Yang sulung, Alung. Dia rasa mantap lagi, tak ada masalah. Diterjunkan anak nombor 2, Angah. Pun dia tak goyang lagi. Tapi tuan-tuan, bila dia nak berpisah dengan Ibnuha Ar-Radi', anaknya yang masih menyusu, ketika itu dia sudah mula goyang sikit. Kerana fitrah ibu sayangkan anak, lebih-lebih lagi yang masih menyusu. Dengan izin Allah, tuan-tuan pun tahu dalam sejarah, ada beberapa baby dalam dunia ini Allah izinkan untuk bercakap tak kala baby yang seusia dengannya tak boleh bercakap. Ada beberapa baby. Antaranya adalah anak Masyitah. Tak kala mak dia dah mula goyang sikit, anaknya boleh bercakap, ya ummah qi'i wala taqa'isi fa innaki ala haqqin. Wahai ibu, terjunlah. Jangan engkau rasa ragu-ragu kerana engkau berada di dalam kebenaran. Semua terjun. Maka syahidlah mereka mempertahankan akidah yang betul, la ilaha illallah. Tindakannya sangat wangi, sewangi bau daripada kuburnya pada malam itu. Nombor 3 yang menang adalah Masyitah. Mati, yang menang maksudnya yang lulus ujian, adalah Masyitah. Kerana apa? Mempertahankan akidah. Kalau Abu Bakar tadi yang lulus, yang gagal Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Kalau Masyitah yang lulus dalam ujian ini, yang gagal adalah Haman. Haman ini adalah Perdana Menteri kepada Firaun. Masyitah dengan Firaun bekerja dalam satu jabatan. Jabatan Firaun nama dia. Cuma Masyitah ni jabatannya sangat rendah. Kalau skim sekarang SSM berapa pun tak tahu. Saya tanya pegawai istana Iskandaria, ada tak sekarang ni jawatan tukang sikat rambut raja? Dia geling-geling, tak ada. Maknanya raja kita dah sikat sendiri dah. Dulu memang ada tukang sikat. Zaman dulu-dulu. Dari sudut ranking kerja, Masyitah ni apalah sangat. Tapi ada seorang lagi kerja dengan Firaun, rankingnya tak tahulah terus A ke terus B. Kalau zaman sekarang lah, dia tinggi jawatannya, iaitu Perdana Menteri. Bukan teruslah atas lagi. Yang pencen berbelas ribu, ratus ribu. Tuan-tuan, tengok apa kerja Haman. Golongan yang gagal dalam ujian. Yang berdakwah kepada Firaun adalah 2 orang Nabi.
yang terkenal dalam Quran kita baca iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ni tak berapa fasih sebab kecil-kecil dulu dia makan bara api. Boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap, tapi nak berdebat tu tak fasih. Digandingkan dengan Nabi Harun. Berdebat, berhujah, tuan-tuan sekalian, sampai satu keadaan Firaun dah lembut hati dah. Dah terbuka lah sikit hati tu, dah terbuka sikit. Tetapi sebagai ketua negara, dia kena buat keputusan, ni polisi negara ni. Kalau dalam Kesultanan Melaka dulu, Sultan masuk Islam, semua masuk Islam kan. Ini kalau Firaun ikut dakwah Nabi Musa dan Harun, nescaya semua orang akan ikut dia. Ini adalah keputusan besar. Jadi dia pun buat mesyuarat kabinet dengan menteri-menteri dia lah. Dan tiap-tiap orang bagi pandangan. Dia panggil apa? Round table. You ada. You. Sampai last sekali Haman. Apa Haman kata kepada Firaun? Ampun tuanku. Aradita antakuna abdan ya'bud ba'da an kunta ilahan yu'bad. Tuanku, kalau tuanku ikut dakwah Musa dan Harun, tuanku sudah downgrade kedudukan tuanku. Kalau tuanku ikut dakwah Musa dan Harun, tuanku akan menjadi hamba yang menyembah. Sedangkan sebelum ini, tuanku adalah Tuhan yang disembah. Nampak tak tuan-tuan? Dia gagal dalam ujian. Tuan-tuan, Masyitah kerja dengan siapa? Dengan Firaun kan? Dapat gaji daripada siapa? Firaun kan? Sesekali nak cuti balik kampung, dia minta cuti dengan siapa? Dengan Firaun. Mana tahu Firaun dia rasa murah hati nak bagi bonus ke 2, 3 bulan, 4, 5, 6 gaji, 6 bulan gaji. Siapa bagi bonus? Firaun juga. Tetapi dia tidak menjadi Firaun. Kerana apa? Iman. Dia lulus ujian iman. Berbeza dengan Haman. Dia gagal ujian iman. Demi kedudukannya, demi nak jaga kedudukan, dia kipas bos dia tu. Seperti mana Bapak Muhammad Nasir sebut. Dia kata apa? Oh, Firaun itu kalau dia bersalah, bukan salah dia seorang. Yang salah juga adalah orang kiri dan kanannya yang tidak pernah kata tidak pada dia. Yes, boss, under control semua. It's okay semua. Ini penting tuan-tuan sekalian, kalau kita jadi ketua, bukan kita tak boleh dengar orang kiri kanan kita. Kita sendiri kena turun ke lapangan. Sebab kadang-kadang orang suka ngipeh je tuan-tuan sekalian. Dan kita tak nampak apa benda yang berlaku. Realiti dalam masyarakat. Tuan-tuan, nombor 3, orang yang lulus ujian adalah Masyitah. Yang gagal adalah Haman. 3. Ada 2 lagi. 3 dah berjaya dah. 2 sedang menunggu. Tak tahu lagi berjaya ke tak. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Baik. Kita dengar elok-elok. Boleh tak tuan sekalian? Saya inilah kalau saya kata ceramah, tapi bukan ceramah pun, sembang-sembang gitu je lah. Saya ni bukan selebriti. Ini ramai macam ni pun mujur sangat lah ni bagi saya. Dalam 4-5 orang pun saya ada dah ramai dah. Ini punya ramai, alhamdulillah. Kemudian jarang tuan sekalian sampai 3 mic dekat dada ni. Mana pernah. Orang ni ada 3. Kemudian ada lagi, Masya Allah. Kita dah macam ni, kita lajak sikit lah tuan sekalian sampai subuh boleh nah. InsyaAllah tak. Ada 2 lagi sedang menunggu. Tuan-tuan, Nabi SAW jalan jauh kan? Jalan jauh. Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Bila balik daripada jalan jauh, macam kita jugalah, balik daripada jalan jauh, kita bawa hadiah. Bukan? Kita pergi kursus Langkawi kan? Apa kita bawa? Minyak gaman. Kemudian kain batik. Bag. HIG. Haji Ismail Group. Saya tak ada share apa-apa tuan sekalian, sahaja saya sebut. Nanti orang saman pula saya tak ada share apa-apa. Tuan sekalian, jauh daripada jalan jauh kita bawa hadiah. Nabi SAW jalan jauh,
bawa hadiah. Hadiah itu apa? Semayang, tuan-tuan, solat. Asalnya 50. Ini cerita biasa, 50. Akhirnya dapat 5. Bila balik pagi tu, sahabat-sahabat yang masih beriman, ya Rasulullah, apa benda yang boleh kita kongsi hadiah daripada perjalanan ini? Nabi SAW sebut, semayang 5 waktu. Asalnya 50. Apa respon sahabat Nabi? Ya Rasulullah, ngapa tak ambil 50 tu? Pelik kan? Ngapa tak ambil 50 tu? Kalau kita jawab, nasib baik 5, tak 50. Tuan-tuan, fikir sahabat tu, tuan-tuan sekalian, dia fikir bukan fikir macam kita. Fikir dia mengenang apa yang telah dibuat oleh kaum Nabi Musa yang taat. Ikut cakap Nabi Musa, dan Allah sediakan rezeki, manna wa salwa. Buka kemah, depan ada manna wal salwa. Taat perintah Allah, Allah bagi rezeki. Kita fikir macam mana kalau 50 waktu nak cari rezeki. Berbeza cara berfikir. Tuan-tuan sekalian, sekarang di hadapan kita adalah ada hadiah namanya solat. Tuan-tuan, sama ada kita lulus ujian ini ataupun tak, jawapan itu kita belum ada lagi. Golongan keempat yang lulus ataupun tak siapa? Kita semua. Mak ayah contohnya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'u sinin. Nah, ini dengar mak ayah sekalian. Kalian kena suruh anak kalian sembahyang ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Boleh pukul kalau sekiranya 10 tahun tak solat. Itu ujian mak bapak sebenarnya. Risaunya mesti lebih kalau anak tak solat daripada anak tak pandai matematik. Mesti risau lebih kalau anak tak solat dah umur 10 tahun daripada benda-benda lain. Takut dulu-dululah UPSR tak dapat 5A, 6A. Tapi kita tak risau anak kita tak solat 5 waktu. Ini ujian mak bapak. Lulus ataupun tidak, itu nanti dulu. Tuan-tuan, kita dia akan dinilai sebagai mak bapak. Kalau tuan-tuan jadi pemerintah, solat juga menjadi ujian. Dalam manifesto parti kita, solat duduk tang mana? Firman Allah Ta'ala, alladzina immakannahum aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Iaitu orang-orang yang diberikan kekuasaan. Maka manifestonya ada 4. Solat, zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini 4 perkara tuan-tuan sekalian sedang diuji, lulus ke tidak. Yang ini kita tak tahu. Akan lulus ataupun akan gagal. Dalam bab solat tuan-tuan sekalian, kita sedang diuji. Saya nak tanyalah tuan-tuan, jawab dengan hati, tak payah dengan mulut. Kita buat solat sehingga usia ini, tuan-tuan, kita rasa lazat ke, kita rasa pahit ke, tak rasa apa-apa. Atau nak lepaskan, ini dah, Allah dah suruh. Tuan-tuan tak payah jawab lah. Jawab sendiri-sendiri. Sehingga saat ini, tuan-tuan, kita ni, saya dan tuan-tuan, ketika solat, lazat ke, pahit ke, tawa ke, atau tak ada apa-apa, terpaksa buat. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, dia kata ibadat sepatutnya mula-mula pahit, tapi hujungnya manis. Mula-mula pahit, hujungnya manis. Kalau kita solat dan ibadat-ibadat lain belum dapat manisnya tu, tuan-tuan sekalian, hati-hatilah tuan-tuan, kita takut. Ibadat kita buat tapi belum diterima oleh Allah Ta'ala. Apa kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam? Man wajada thamarata amadihi ajilan
fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang sudah merasai kesan ibadatnya ajilan, segera dalam dunia ni, dzalika dalilun, itu adalah sebagai dalil bahawa ibadahnya itu diterima nanti di akhirat besok. Kerana apa? Ibnu Athaillah Sakandari juga sebut dalam hikamnya, rubbama fatahalaka abwaba ta'at wa ma fatahalaka abwabal qabul. Barangkali Allah telah buka kepada kita pintu-pintu ketaatan, tetapi Allah tak buka lagi satu lagi pintu penerimaan. Ada dua pintu sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Apa pintu ketaatan? Solat. Kita solat. Apa pintu ketaatan? Bulan Ramadan, puasa. Kita puasa. Apa pintu ketaatan? Kita bayar zakat. Atau apa pintu ketaatan? Kita tahajud ataupun kita tarawih. Semua pintu ketaatan kita buka. Dibuka oleh Allah pada kita. Kita pun laju masuk. Rupa-rupanya ada lagi satu pintu perlu tembus, iaitu pintu qabul. Pintu penerimaan. Dalilnya apa? Dalilnya dalam nanti kita puasa, Nabi sebut wa rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Dan barangkali orang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Pintu ketaatan namanya puasa, kita masuk, tapi pintu penerimaan Allah tak buka lagi. Sebab apa? Kita tak dapat nak rasa manisnya ibadat tu. Betul sekali. Mengapa tak manis? Sebab tidak ada dipanggil hudurul qalbi. Ibadat kita tak buat dengan kehadiran hati kita. Baik. Jadi dalam bab semayang, ujian ini belum tahu keputusannya. Siapa yang sedang diuji? Kita semualah, tuan-tuan sekalian. Kita semua. Baik, yang terakhir. Golongan yang terakhir sedang diuji, tak tahu menang ke kalah, adalah umat Islam itu sendiri. Tuan-tuan, kagum tak tuan-tuan sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala jalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tanpa peralatan astronot. Nabi nampak macam-macam, turun kembali pada subuh hari itu. Tuan-tuan nampak kagum tak? Kagum kan? Itu maknanya tindakan Allah Ta'ala yang Allah buat. Kagum kan tuan-tuan sekalian? Tetapi kekaguman kita dengar cerita-cerita ni saja. Tetapi kadang-kadang kita tidak kagum dengan hukum hakam Allah. Seronok cerita Isra Mi'raj, tetapi hudud ditolak. Hudud itu hukum siapa tuan-tuan sekalian? Hukum Tuhan yang menjalankan Nabi pada malam tu. Tuan-tuan, kemarin dulu saya pergi Felda Lasah. Felda Lasah, minta maaf saya tak bagi tahu. Felda Lasah ni jauh tuan-tuan sekalian. Saya tolak pukul 5.45 petang. Rupanya tersampai awal di Felda Lasah, Masjid Al-Falahiyah. Maka driver saya pusing di Felda. Sampai habis jalan. Dan ada satu signboard. Denda RM50,000 atau 5 tahun penjara. Kerana memburu. Adalah gambar situ ayam hutannya, gambar babi. Dia punya itulah signboard tu. Driver saya berhenti. Berhenti kejap. Maghrib lambat lagi masa tu. Pusing keliling Felda tu lah. Dan saya terfikir, tuan-tuan sekalian. Saya terfikir. Mahkamah syariah kita, hukuman paling tinggi dipanggil shilling. Tak boleh lebih daripada itu adalah 356. 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Itu shilling, tak boleh lebih. Tangkap terenggiling, tangkap ayam hutan, sabit salah, dendanya RM50,000.
Dan boleh dipenjara sampai 5 tahun. Kita sebutlah dalam enactment jenayah syariah kita yang paling berat sekalipun, lajak-lajak RM3,000. 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Dan 6 kali sebat. Tuan-tuan sekalian, itu nampak tak tuan-tuan sekalian? Dan apabila baru ni berlaku di Mahkamah Persekutuan kan, 16 enactment jenayah syariah sebuah negeri tidak berperlembagaan. Maka masyarakat pun berbincanglah, siapa yang layak nak buat undang-undang ni? Sama ada Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Sebab dalam enactment jenayah syariah, kalau jenayah yang sama ada pada jenayah Mahkamah Sivil, masuk dalam list, federal list namanya, senarai persekutuan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tak boleh buat undang-undang yang dah ada dah di mahkamah, di list persekutuan. Maka timbullah debate, siapa yang layak nak buat undang-undang, Dewan Undangan Negeri atau Parlimen? Tuan-tuan, bagi saya kita sudah tersasar jauh. Yang berhak untuk buat undang-undang hakut tasyri' adalah Allah Ta'ala. Adalah Allah Ta'ala. Peringkat awal dulu di Melaka ada 2. Undang-undang Kanun Melaka dan juga Undang-undang Kanun Laut Melaka. Dan kebanyakannya terinspirasi daripada undang-undang syariah itu sendiri, yang jadi bahana bala bila penjajah datang. Bukan takat nak sedut kita punya hasil mahsul, ditukar sistem hidup kita, pendidikan kita, undang-undang kita. Berlalu masa-masa tinggallah mahkamah syariah jadi mahkamah adat. Akhirnya mahkamah syariah adalah mahkamah kelas 2 magistrate, dia punya level. Jadi hari ini orang bercakap, siapa yang berhak nak buat undang-undang? Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri? Dalam Islam, tuan-tuan sekalian, sama ada parlimen ataupun undang-undang negeri boleh buat undang-undang, tapi di dalam payung undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak kagum dengan undang-undang Allah Ta'ala, tetapi kita kagum dengan Isra' Mi'raj. Sudah dualisme di situ. Tuhan yang menurunkan sistem undang-undang, sistem ekonomi, sistem politik dalam Quran itu, itulah Tuhan yang sama yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit dan turun balik. Tuhan yang sama, tuan-tuan sekalian. Mengapa berlaku dualisme? Ketika cerita begini kita kagum, bila Allah suruh kita memilih-milih. Itu salah, tuan-tuan sekalian. Umat barangkali gagal dalam ujian ini, tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Tak apalah, benda dah berlaku. Mudah-mudahan kita mengharapkanlah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh Majlis Ahwal Islam, jawatankuasa untuk melihat undang-undang syariah ini berjalan dengan baik, insya-Allah kita harapkan begitu. Tuan-tuan sekalian, walaupun undang-undang penal code itu ada, tapi tak serupa dengan undang-undang jenayah syariah sebab takrif jenayah berbeza, tuan-tuan. Jenayah dalam Islam ialah minum arak walaupun sikit dikira jenayah. Haram. Berdosa. Ada hukuman dia. Tapi jenayah dalam takrif penal code adalah bila minum arak dalam kuantiti tertentu, mabuk, memandu, langgar orang. Baru saman. Beza kan? Kalau judi contohnya. Judi dalam jenayah syariah kita, tak kira sama ada beli tempat beli sen ataupun tak. Tetap berdosa, kan? Tapi dalam undang-undang penal code, kalau beli yang berlesen, tak bersalah. 3. Minum arak, 1 tadi. Kemudian judi. Kemudian zina. Zina dalam Islam, tuan-tuan sekalian, haram kecuali pasangan yang sah. Dalam undang-undang biasa, umur 18 tahun, kalau dengan kerelaan, belum lagi dikira salah. Nampak beza, tuan sekalian? Itu beza dari sudut takrif. Beza dari sudut menghukum pun berbeza.
Sebatan di penjara berbeza dengan sebatan syariah. Berbeza. Beza juga dari sudut nak memutuskan saksi tu. Banyak beza. Perlu banyak kerja sebenarnya tentang kuasa ni. Perlu melihat sungguh-sungguh. Jadi kita mengharapkan bila kita bercakap Isra' Mi'raj, keindahan alam, keagungan Tuhan, rabinya Allah buat alam ini, sepatutnya terserap juga masuk dalam jiwa masing-masing hebatnya ciptaan Allah, termasuk arahan, suruhan dan larangannya. Tidak berlaku dualisme. Yang ini umat sedang diuji, lulus ataupun tak ujian ni. Terus masuklah isu Palestin. Umat sedang diuji, tuan-tuan sekalian, isu Palestin. Perjalanan Nabi pada Isra' Mi'raj, Isra' Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu hari ini, tuan-tuan sekalian, sedang dikuasai oleh Zionis. Genocide. Suruh lari ke Rafah. Ujung sekali nak masuk Mesir dah. Sekarang sudah mula untuk mereka nak bom. Tuan-tuan sekalian. Selalu saya sebut para mujahidin Hamas. Kerja nak membebaskan Masjidil Aqsa ni bukan kerja Hamas seorang-seorang, tuan-tuan sekalian. Tak. Kerja seluruh umat Islam. Tetapi umat Islam nampaknya, bukan umat, tuan-tuan sekalian, umat Islam kalau dia bagi peluang pergi, ramai yang pergi, tuan-tuan. Di Jordan itu, kebanyakan penduduk Jordan adalah pelarian daripada Palestin. Kalau boleh buka saja sepadan, ramai masuk. Tapi tak boleh. Bukan masalah umat tak nak pergi. Tapi halangan-halangan daripada pimpinan-pimpinan umat, khususnya pemimpin-pemimpin negara Arab. Cakap lain macam tegas untuk ambil hati rakyat. Gelombang rakyat perlu diraih. Tapi tindakan berbeza. Kata sekalian, umat juga hari ini sedang diuji, lulus ke tak. Peristiwa Isra' Mi'raj, kita sebut Isra' Mi'raj, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa sedang dalam keadaan genting. Apa sikap umat Islam? Tuan-tuan sekalian, sebab itu saya syorkan juga, alhamdulillah negeri Perak ni tak ada masalah tuan-tuan nak kunut nazilah, tak ada masalah. Di Perak ini saya juga dapati tuan-tuan sekalian pergi masjid-masjid, kadang-kadang kunut nazilah tak, baca dalam doa pun tidak. Taklah haram, taklah tak sah sembahyang tu, tapi menunjukkan solidariti kita dan juga rasa kebersamaan kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa takat itu dululah. 3 golongan sudah tahu lulus ujian ni. Tiga tokoh. Nabi Muhammad SAW lulus ujian, cakap benar. Walaupun di hadapan masyarakatnya yang akan mendustakannya. Tuan-tuan, hidup kita kena cakap benar, tuan-tuan. Berani bercakap benar. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia meletakkan menilai sesuatu, meletakkan standard dia adalah Quran, hadis, baru akal. Golongan liberal letak akal dulu. Quran, hadis. Yang ketiga, yang lulus ujian adalah Masyitah. Lawan dia adalah Haman. Tidak luluslah ujian tu. Yang keempat, belum lagi ada keputusan. Iaitu kita semualah. Sikap kita terhadap solat, sama ada diri kita sendiri, ataupun kita sebagai ketua keluarga, ataupun kita sebagai pemerintah. Dan yang nombor 5 yang akhir sekali adalah umat sedang diuji, lulus ataupun tidak. Dalam isu melihat tentang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita melihat takjub dengan cerita yang hebat Isra' Mi'raj, sepatutnya itu juga yang kita imani terhadap setiap arahan dan juga suruhan ataupun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuklah dalam perkara membuat undang-undang. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya kuasa untuk beri hukum itu adalah hak Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan supaya jangan menyembah kecuali hanya padanya. Yakni patuh hanya kepada hukum hakam Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang sempurna, yang betul, yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Jadi Dr. sekalian, saya rasa setakat itu dulu sembang-sembang santai kita mengenai dipanggil tadabbur perjalanan agung. Dalam masa yang sama, dia bawa satu ujian lah kepada kita. Dan contoh-contoh mereka yang dah berjaya, saya dah cerita dah tiga keadaan, dan tinggal lagi 2 untuk diuji sama ada fail ataupun pass ataupun excellent dan sebagainya. Mohon ampun dan maaf tuan-tuan kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk kita mengambil iktibar dan memperbaiki diri kita, dan gunakanlah kesempatan bulan Sya'ban dan tidak lama lagi bulan Ramadan untuk kita berusaha menjadikan diri kita seorang yang beriman dan boleh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.